Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini setelah kita break dari sesi tadabbur Al-Quran mingguan, versi Patuh Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana kita menjadikan tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sebagai panduan dengan sebagai usaha supaya kita tidak tergelincir dari kefahaman Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita break kerana saya ada lawatan kerja keluar dari luar negara, sehingga sampai semula ke Malaysia 30 hari bulan Oktober yang lalu. 31 Oktober itu hari Khamis, tapi taking into account masih lagi nak adjust timing dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita mulakan semula sesi tadabbur Al-Quran, yang mana kita masih lagi dalam juzuk yang ke-30 atau dikenali sebagai juzuk Amma, dan kita telah masuk ke surah An-Nazi'at, yang mana kita akan pergi kepada ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 daripada surah An-Nazi'at, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, hal ataka hadithu Musa. Ayat 15 surah An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa. Terjemahannya, sudahkah sampai, asal makna hal ni adakah, ataka datang kepada kamu, hadisu kisah ataupun cerita ataupun perkhabaran Musa, yakni merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi diterjemahkan di sini, sudahkah sampai kepadamu, yakni kamu tu, ka tu anta, iaitu merujuk kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi maksudnya ditafsirkan sebagai telah datang, telah sampai kepada kamu perkhabaran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ini satu bentuk dalam bahasa Arab dipanggil tasliyah, satu bentuk comfort, satu bentuk ketenangan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tabiat manusia, dia akan rasa lebih tenang, lebih selesa apabila dia sedar bahawa dugaan cabaran yang dihadapinya itu sebenarnya juga dihadapi oleh orang lain. Maknanya, I'm not alone in this particular situation. There are many other people who are facing the same problem or worse.
than me. Orang lain pun menghadapi masalah yang lebih teruk. Sebab itu kadang-kadang kalau kita nak pujuk orang yang sedang ditimpa musibah, kita kadang-kadang menggunakan teknik kita sama, kita serupa, kita senasib. Misalnya, sabarlah Tuhan, saya dulu pun masa kehilangan orang yang tersayang, saya pun hadapi macam ini. Jadi, orang tu, okay, dia akan rasa comfort, namanya tasliyah. Ini satu teknik dalam kita itu memberi keselesaan kepada seseorang yang diuji. Mungkin sebahagian daripada tuan-puan realize, mungkin tak realize bahawa Ustaz Engku sendiri diuji dengan kes fitnah yang dia sampai diviralkan satu Malaysia. Tapi memang in a way satu perkara yang menyebabkan discomfort ataupun menyebabkan satu something yang painful, benda yang kita tak nak berlaku begitu tapi berlaku begitu. But then bila kita ingat balik, apalah sangat setakat dikutuk, dicaci, dinista, difitnah dan sebagainya, berbanding dengan ujian yang dihadapi oleh orang-orang dahulu, sampai diseksa, ada yang sampai digergaji kepalanya hidup-hidup, ada yang sampai disuruh terjun ke dalam logam yang sedang menggelegak. Kita setakat orang kata, orang anggap negatif dan sebagainya, nothing. Tak ada apa-apa pun sebenarnya kalau kita boleh berfikir secara dengan lebih terbuka begitu. Jangan kita terlalu fokus sangat as if kita ni lah orang yang paling susah, kita ni lah orang yang paling malang. So we have to think big. We have to see the bigger picture. Bahawa anyway dunia ni bukan tempat yang supposed to be smooth sailing. Dunia ni kan darul ibtila. Dunia ni adalah tempat ujian, bukannya tempat untuk kita tu bersenang lenang. Boleh kita nak bersenang lenang tanpa ada sebarang kesusahan, kepenatan, kesakitan, kesedihan, kekecewaan. Itu kita kena meninggal dahulu. Kena mati dulu dan dibangkitkan semula. Dan moga-moga kita itu tergolong di kalangan ahli syurga. Di syurga tu, yes, itu tempat yang tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan. Bahkan ia adalah tempat yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi at the moment, kita semua masih lagi di alam dunia. Therefore, kesakitan dan juga ujian itu is part and parcel of our life. Kalau orang yang berlayar di lautan pun, tak sentiasa laut itu tenang. Ada kalanya laut itu bergelora. Jadi bayangkan, hatta kepada insan yang hebat, insan yang kuat, ulul azmi, rasul ulul azmi, yang tabah menghadapi pelbagai dugaan dan juga cabaran pun, Allah SWT menggunakan teknik tasliyah tadi, iaitu satu bentuk pujukan, iaitu bahawa kisah Nabi Musa AS, nemesisnya, musuhnya itu Fir'aun, itu lebih hebat lagi kekuasaan dan juga kekuatan dia kalau berbanding dengan orang-orang kafir di zaman kamu. Fir'aun ni kalau tak kena dengan perintah dia atau arahan dia, maknanya orang tu akan berdepan dengan mati, akan berdepan dengan seksaan. Kita tahu kisah ahli-ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa AS, semuanya berdepan dengan hukuman mati. Jadi sekurang-kurangnya maknanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada protection daripada kabilah beliau. Orang-orang kafir Quraisy pun masih ada rasa segan dengan bapa saudara beliau dan sebagainya, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita tentang kisah Nabi Musa AS berdepan dengan Fir'aun, itu satu bentuk pujukan ataupun comfort kepada ujian yang dihadapi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alangkah perkasa Fir'aun pun telah diberi balasan, dihancurkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah orang-orang kafir di zaman kamu juga nanti, kalau mereka berterusan dengan kedegilan mereka,
mereka juga akan menghadapi nasib kehancuran, kebinasaan yang sama sebagaimana yang dihadapi oleh orang kafir di zaman Nabi Musa AS, dan ketua orang kafir di zaman itu yang sampai sekarang terkenal, bahkan kadang-kadang sampai dijadikan misalan. Kalau orang itu terlampau zalim, terlampau jahat, maka dikatakan dia itu orang ni macam Fir'aun perangai dia, sampai dijadikan misal begitu. Pun Allah Ta'ala hancurkan. Maka apa sahaja dugaan, ujian yang dihadapi oleh orang yang ingin menyampaikan dakwah risalah para Nabi, ya, menyambung amanah ini, maka itu adalah satu perkara yang kecil sebenarnya kalau berbanding dengan ujian-ujian yang dihadapi oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Ada juga tafsiran yang mengatakan hal dengan terjemahan yang direct tadi kita katakan dalam bentuk seolah-olahnya istifham, adakah telah sampai kepada kamu? Tapi dalam bentuk tafsiran kontekstual, secara konteksnya bermaksud telah sampai. Kadang-kadang kan kita dalam bahasa Melayu pun ada pertanyaan sebenarnya dalam bentuk kenyataan. Contohnya, tak sampai lagi ke? Maksudnya, kan dah sampai. Seolah-olah zahirnya macam kita tanya, tak sampai lagi ke? Maksudnya, dah sampai. Dan ada kalanya pertanyaan tu dalam bentuk nak mengatakan tidak. Ya, maknanya dalam bentuk sampai. Seolah-olahnya, sampai dah ke? Seolah-olahnya kita nak kata, belum sampai. Begitu. Jadi macam inilah ada tafsiran mengatakan hal itu dengan makna ma. Ma di sini ma nafiyah, ya. Bukan ma istifham, ya. Dalam bahasa Arab ni satu perkataan tu dia boleh membawa makna yang pelbagai, ya, bergantung kepada konteks dia di mana ia digunakan. Sebab itu kita tak boleh tekstualis melulu, hanya terikat dengan makna zahir semata-mata sehingga gagal melihat konteks, ya. Kerana konteks ni memberi kesan kepada makna. Ma yang popular, ma istifham, ma dengan makna apa. Contohnya ma ismuka, kalau sambungnya masmuka, tak bunyi alif dia, asalnya ismuka, ma ismuka, masmuka, apa nama kamu. Tapi tak semua ma dengan makna apa, ada dengan makna allazi, silah, ada dengan makna ma ta'ajub, ma ajmala, ada dengan makna ma, macam di sini ma nafiyah, menafikan. Makna hal ataka ai ma ataka, tak datang. Kamu bukan dapat the direct knowledge tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS, ya. Perjuangan Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun, kamu tak ada berita tu, tapi ukhbirta bihi, kamu diberi perkhabaran, yakni melalui wahyu. The direct knowledge kamu tak ada, ya. Kamu tak hidup pun di zaman itu, tapi kamu mendapat wahyu, kamu diberitahu tentang kisah Nabi Musa AS. Maka pada kisah Nabi Musa AS ni ibrah liman yakhsha, ia ada pengajaran, ya, bagi orang yang takut. Jadi rahsia pada seseorang itu mendapat iktibar, mendapat pengajaran, mendapat hidayah adalah adanya rasa khasyah, ada rasa takut dalam hati dia. Kerana kalau orang itu hatinya sudah hilang perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang kita sampaikan, apa sahaja yang kita dakwah kepada dia, itu tidak akan memberi satu pengajaran pun kepada dia. Apa sahaja perkara yang berlaku di sekeliling dia, bahkan apa sahaja perkara yang berlaku di hadapan mata dia, dia tidak akan dapat apa-apa pengajaran kerana dia tidak ada khasyah. Dia tidak rasa takut dan bimbang. Tapi kalau manusia itu berakal sihat, dia akan ada rasa takut atas perbuatan jahat yang dia lakukan. Ya, mungkin atas zahir dunia orang tak nampak, orang menyangkakan dia adalah mangsa, dia adalah orang yang teraniaya, orang mungkin tak tahu bahawa dia lah orang yang menganiaya. Tapi orang yang tak ada rasa takut, dia selamba je. Dia teruskan dengan lakonan-lakonan dia tanpa ada rasa takut bahawa Allah SWT mengetahui apa yang sebenarnya dia telah lakukan. Tapi kalau orang yang ada khasyah,
Dia akan tengok perkara ni, dia dapat pengajaran. Dia lihat perkara ni, dia dapat pengajaran. Dia dengar nasihat, dia dapat pengajaran. Maka perkhabaran Nabi Musa, kisah Nabi Musa alaihissalam ditentang oleh Fir'aun ketika menyampaikan dakwah, itu banyak scattered in the Quran, sana sini dalam Quran menkisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ni. Jadi oleh kerana surah ini terletak di juzuk yang ke-30, dah juzuk yang terakhir, maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala tidak memperdetailkan sangat, kerana telah diperdetailkan dalam tempat-tempat yang lebih awal di dalam surah-surah Al-Quran. Ayat yang ke-16, Allah berfirman, إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Kalau terjemahannya adalah ketika mana ia maksudnya dia, iaitu Nabi Musa AS, ketika Nabi Musa AS disuruh oleh Tuhannya di Wadi Tua. Wadi ni kalau dari segi bahasanya lembah, tempat yang rendah menjadi takungan air, kalau di padang, di Sahara, di padang pasir. Jadi tempat yang rendah ni ada tumbuh-tumbuhan, kerana di tempat menanggung air namanya wadi. Dan wadi ni namakan Wadi Tua. Muqaddas maknanya yang disucikan. Takdis tu mensucikan. Qaddasa yuqaddisu takdisan. Jadi fahuwa muqaddis, orang yang mensucikan. Wa dhaka muqaddas, maknanya sesuatu yang disucikan. Jadi sebab itu kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak mahu tergelincir di dalam kesilapan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam out of context. Kita tak nak memahami ayat itu secara luar daripada konteks. Macam mana kita nak tahu kefahaman yang sesuai dengan konteks? Iaitu dengan kita merujuk kepada tafsiran para alim ulama, kerana mereka ini mempunyai kebolehan, kepakaran, kemahiran untuk ekstrak, keluarkan kefahaman yang tepat, kerana dalam dada mereka itu, mereka ada ayat-ayat Al-Quran itu secara keseluruhan. Mereka mungkin sampai ada ratusan ribu hadis-hadis Nabi SAW secara keseluruhan. So, mereka punya kefahaman terhadap sesuatu ayat atau sesuatu hadis itu adalah kefahaman yang global. Sebab itu kita mengambil sikap bila berdepan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat Quran yang ada kesamaran, adalah pertama kita tetapkan tanzih. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala tu maha suci dari sebarang kekurangan. Dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala maha suci dari menyerupai seperti makhluk. Tak mungkin Allah itu seperti makhluk. Kemudian macam mana kita nak tanzih? Sama ada dengan jalan tafwid, iaitu kita serahkan makna sebenar dari ayat-ayat mutasyabihat itu kepada Allah, atau dengan jalan takwil, iaitu kita menerima apa-apa makna yang ada dalam bahasa Arab dan dalam masa yang sama tidak bercanggah dengan akidah yang itu kita terima. Itu hanya metod sahaja. Yang penting kita jangan terjerumus kepada kesilapan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu luar dari konteks. Misalnya di sini, kalau orang yang berfikiran secara zahir, iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, ketika bagaimana Tuhannya menyerunya di wadi yang suci, iaitu Wadi Tua. Jadi dia kata kalau macam tu Tuhan bertempat di Wadi Tua. Kalau Tuhan tak ada di Wadi Tua, buat apa diseru Nabi Musa di situ? Ini satu masalah. Mungkin dengan cara berfikir yang sama, itulah buktinya Tuhan di langit. Kalau Tuhan tak bertempat di langit, buat apa Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit? Jadi ini kegagalan memahami bahawa Allah SWT tidak terikat dengan dimensi makhluk. Ya, memang Nabi SAW mi'raj ke langit. Nabi SAW makhluk, masih terikat dengan dimensi tempat dan masa. Tetapi Allah SWT Khaliq, yang maha pencipta. Jadi dimuliakan Nabi SAW menerima kewajipan solat bukan ketika Nabi SAW berada di bumi, bukan ketika Nabi SAW berada dalam rumah, bukan ketika Nabi SAW misalnya sedang menunggang unta, menunggang kuda dan sebagainya.
Tetapi mulianya Nabi SAW dan pentingnya ibadah solat itu, Nabi SAW menerima perintah kewajipan solat itu ketika baginda berada di langit. Baginda, bukan Allah berada di langit. Oleh kerana Nabi SAW mi'raj ke langit, maka berarti Tuhan di langit. Maka kalau begitu, oleh kerana Nabi Musa AS difirmankan kepadanya perintah-perintah Allah tu ketika berada di Wadi Tua, maka berarti Allah Ta'ala berada di bumi, iaitu di Wadi Tua. Ini cara berfikir yang berbahaya, membawa kepada salah faham tentang Tuhan itu sendiri. Sepertinya Tuhan itu berpindah randa, ya, ada masa di Wadi Tua, ada masa di langit, ya, ada masa di langit dunia dan sebagainya. Yang pasti, kita orang Islam, kita yakin Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tak mungkinlah Allah Tuhan bersifat dengan kekurangan. Ya. Kalau makhluk kurang, itu biasa. Dan tak mungkinlah Allah sama seperti makhluk. Kerana kalau sama seperti makhluk, ya makhluk. Jadi, ini yang kita fahami adalah Nabi Musa AS ketika mendapat seruan, mendapat perintah daripada Allah SWT, baginda berada di Wadi Tua. Ya, bukan Allah SWT yang bertempat di Wadi Tua. Tua ni adalah satu wadi antara Madinah dan Mesir. Ya. Di exact place tu Allah Alam. Saya sendiri pun saya tak pernah sampai. Tapi kalau dari segi the geographical position, kedudukannya itu antara Al-Madinatul Munawwarah dan juga Mesir. Ya. Mesir itu kan dia di sebelah sana, ya, di benua Afrika. Dan Madinah berada di tanah Arab, ya, di tanah Hijaz. Ayat yang ke-17 Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Ini perintah, ya. Idhab ni fi'il amar. Pergilah kepada Fir'aun. Pergi nak buat apa? Orang kita kadang-kadang bila pergi kepada penguasa, pemerintah untuk membodek, untuk mendapat habuan, untuk melobi projek, untuk melobi jawatan dan sebagainya. Tetapi apabila Nabi Musa AS diperintahkan untuk pergi kepada Fir'aun, awal-awal telah diberi warning, ya, innahu tagha. Lalu diperintahkan kepadanya, kepada Nabi Musa AS, idhab, pergilah ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya, ia telah melampau batas, ya, dalam kekufuran sampai mengaku Tuhan. Bukan lagi sembah lain daripada Allah. Dia sendiri mengaku dia tu yang layak disembah. Dan dia zalim, dia memerintahkan supaya anak-anak bayi-bayi Bani Israel lelaki disuruh bunuh. Bila dapat SB, Special Branch dia, mukhabarat dia, dah dapat info, kata ada keluarga yang baru dapat baby, dia akan pergi hantar orang untuk pastikan apakah jantina bayi yang baru lahir itu. Kalau bayi yang baru lahir itu lelaki, ya, terus dibunuh. Kalau bayi yang baru lahir itu perempuan, okey, tak apa, dia biarkan hidup. Dan kisah yang masyhur, bagaimana Allah SWT, macam mana sekalipun orang jahat membuat perancangan, perancangan Allah Ta'ala lah yang terlaksana dalam keadaan dia takut, ya, takut dengan takbir mimpi bahawa nanti kerajaannya akan dikalahkan oleh seorang yang akan lahir daripada kalangan Bani Israel. Akhirnya insan tersebut dibesarkan dalam istana Fir'aun setelah dihanyutkan. Ini kerja Allah Ta'ala, ya, kita tak tahu, ya. Memang nampak susah sekali, ya. Mengandung, nak lahirkan anak, risau nanti dibunuh oleh pemerintah yang kejam. Tapi setelah mendapat ilham daripada Allah SWT, ibu Nabi SAW meletakkan Nabi Musa SAW dalam satu bekas yang dihanyutkan. Ya, akhirnya Nabi Musa dibesarkan dalam istana Fir'aun. Itu kita katakan kuasa Allah. Subhanallah. Setiap yang berlaku tu ada aturan daripada Allah SWT. Jadi kalaupun pahit, kalaupun pedih, kita kena, in a way, kita kena, mungkin to say enjoy tu macam terlampau lari sangat. We have to enjoy the process. We have to savor kepahitan tu.
Kerana kepahitan itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kepayahan itu ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Dan dengan kesusahan itu ada kesenangan. Sebab itu para ulama mengatakan betapa hebatnya susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-usri itu dengan alif lam ma'rifah, makna ada satu kesusahan. Yusra itu dengan nakirah, maknanya tidak disebut bukan dengan kesenangan yang tertentu. Maka dengan satu kesusahan, Allah kurniakan dua kesenangan kepada seseorang yang sabar, yang redha, yang bahkan bersyukur dengan kesusahan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ini terjemahannya begitu. Kita lihat kepada tafsirannya ataupun huraiannya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada Musa AS, pergilah kepada Fir'aun. Kerana Fir'aun ni adalah orang yang tagha, iaitu dia melampaui batas. Dia dalam melakukan maksiat itu melampau-lampau. Manusia tergelincir pada dosa dan kesalahan itu biasa, sebab kita ni bukannya manusia-manusia yang maksum. Kita bukan manusia yang terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Tapi orang-orang biasa ni bila dia buat maksiat, dia rasa hina, dia rasa menyesal, dia rasa lemah. Tapi orang-orang yang tagut, yang tughyan, mereka ni tak ada rasa apa-apa pun. Bahkan mungkin mereka berbangga mewar-warkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini perangai Fir'aun, tagha. Ini hanya cerita tentang asal-usul Fir'aun. Ada mengatakan beliau ni adalah daripada kalangan orang yang dinamakan sebagai Hamdan. Ada yang mengatakan bahawa beliau daripada penduduk yang dipanggil Istakhar. Ada yang mengatakan beliau daripada penduduk Asbahan. Dan dinamakan beliau ni sebagai Zufrin. Orang yang tegap, yang tinggi, yang besar, yang perkasa lah. Senang ceritanya, Fir'aun ni orang yang perkasa. Jadi, yang menariknya, apabila diperintahkan, ini diriwayatkan daripada Sakhr ibn Juwairiyah, Sakhr ibn Juwairiyah radhiyallahu anhu, menceritakan bahawa apabila Allah Ta'ala membangkitkan Nabi Musa AS untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun, Allah memerintahkan idhab ila Fir'aun, sampailah firman Allah Ta'ala wa ahdiyaka ila rabbika fattakhsha, dan Allah tahu la yaf'ala, Fir'aun ni tak akan bertaubat, tak akan terima dakwah itu, tak akan ikut. Lalu Nabi Musa AS bertanya, Ya Rabb, kaifa adhabu ilahi wa qad alimta annahu la yaf'alu. Jadi Nabi Musa bertanya, Ya Tuhan, Ya Allah, macam mana aku akan pergi kepada Fir'aun, padahal engkau telah tahu bahawa Fir'aun tak akan buat apa yang aku akan dakwah nanti. Aku ajak dia bertaubat, aku ajak dia beriman, aku ajak dia taat, dia tak akan buat, engkau dah tahu. Jadi macam mana pula aku nak pergi tu? Ini kita tengok keseimbangan antara hakikat dan juga syariat. Ada orang dia terlampau hanyut dengan hakikat, dia sampai buang syariat. Hakikat memang segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Orang yang telah ditentukan tidak beriman, kita dakwah macam mana pun, bahkan jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, pendakwah yang terbaik, dakwah orang yang tak dapat hidayah, tetap dia tidak beriman. Bahkan dia memusuhi Nabi SAW. Bahkan dia memerangi Nabi SAW. Bahkan dia bercita-cita untuk membunuh Nabi SAW. Jadi memang, wasawa'un alaihim a'aldartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang-orang kafir ni, adakah kamu tu bagi peringatan kepada mereka atau kamu tak bagi peringatan kepada mereka, sama, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Tapi kalau macam tu, kita tak payah berdakwah lah. Tak payahlah susah kita berdakwah, menyeru, menyampaikan, sis mereka tidak akan berubah. Itu kesalahfahaman antara hak Allah dan juga tanggungjawab kita. Menentukan apa yang akan berlaku, hidayah atau taufik dan sebagainya, itu adalah hak Allah. Kerana makhluk ni milik Allah.
Maka hak Allah untuk meletakkan makhluk itu pada posisi mana. Posisi dia ni memang daripada awal beriman, atau memang daripada awalnya dia misalnya berlaku kepada pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, daripada awal lagi terus beriman dengan dakwah Nabi SAW, atau pada posisi yang mana dia asalnya memusuhi, kemudian dia beriman dan menjadi penyokong kuat kepada Nabi SAW, sebagaimana berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, asalnya menentang Nabi SAW. Dan ada kalanya pada posisi yang dari awal sampai akhir tidak akan beriman, sebagaimana berlaku kepada Abu Jahal, sebagaimana berlaku kepada Abu Lahab. Jadi secara hakikat kita yakin ni, yang mana beriman itu dengan takdir dan ketentuan daripada Allah Ta'ala, dan yang mana kufur juga adalah dengan takdir dan ketentuan daripada Allah Ta'ala, dan takdir Allah tidak akan dapat diubah. Tetapi itu bukan kerja kita. Soal hakikat nasib seseorang itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah menjalankan perintah Allah. Bukan kerja kita nak menilik takdir Allah. Jadi bila ditanya oleh Nabi Musa AS, wahai Tuhan, wahai Allah, ya Allah, macam mana aku nak pergi kepada Fir'aun ni? Padahal kau sendiri tahu bahawa dia tidak akan ikut, dia tidak akan beriman. Kadang-kadang kan orang cari juga cakap aku, alah Ustaz, tak payahlah susah layan dia orang ni. Dia orang bukan nak dengar pun. Dia orang tak nak dengar pun hujah Ustaz. Pertama, itu bukan kerja kita. Kerja kita menyampaikan. Soal dia nak dengar tak nak dengar tu nombor dua. Dan lagi satu, memang saya akui, kadang-kadang orang yang sudah ada pendirian yang berbeza, tak mudah untuk mereka ubah pendirian mereka. Lebih-lebih lagi kalau dia memang merasakan dia itu berada pada posisi yang betul. Mungkin ada setengah orang dia mengambil posisi yang cenderung kepada maksiat, yang jauh kepada taat. Itu mungkin dia pun tahu dia salah, tapi dan nafsu kan, dia menyebabkan dia pertahankan so-called kebebasan. Tapi ada seorang memang dia rasa dia betul. Dialah yang ikut sunnah, orang lain buat bid'ah. Dialah yang bertauhid, orang lain buat syirik. Jadi memang tak mudah untuk kita buka minda dia, lihat apa sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tak mudah. So kita jangan terlampau over ambitious. Kita jangan over ambitious, terlampau tinggi sangat target kita. Bila kita berdakwah pada golongan sebegini, target kita sebenarnya lebih kepada others, orang lain yang berada di sekeliling, yang ada di persekitaran, yang masih mencari-cari, yang masih ingin untuk faham, yang belum lagi terpengaruh dengan satu corak pemikiran. Sebenarnya itu target kita. So these people, insyaAllah dengan kita terangkan, mereka akan lebih yakin, mereka akan lebih faham. Adapun orang tersebut yang seolah-olahnya kita sedang berinteraksi dengan dia, berdialog dengan dia atau berdebat dengan dia, is not actually our main target. Our main target is those people, the silent observers, the silent readers. Itu target dakwah kita yang sebenar, kerana mereka mencari. Adapun orang yang berada pada posisi yang berbeza, yang kita nampak zahirnya kita sedang berhujah dengan dia, sebenarnya itu hanya sampingan. Kalau dia berubah, ya Alhamdulillah, Masya Allah, itu satu bonus kepada usaha kita. But then, kalau dia tak berubah pun, itu hak Allah Ta'ala. Macam kita sebutkan tadi, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi a'anzartahum itu rujuk pada Nabi SAW. Para Rasul pun berdakwah, kalau dah ditakdirkan tidak beriman, dia tidak beriman. Apalah sangat kita ni yang tak berapa pandai, yang kita sendiri pun tak berapa kuat, kita sendiri pun ada banyak salah dan kesilapan. Of course, kita berdakwah tak akan semua orang terima. But itu bukan kerja kita. Kerja kita berdakwah. Jadi, concern daripada Nabi Musa AS itu dijawab, diterangkan oleh Allah SWT. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya amdi ila ma amartuka bihi, buat apa yang aku suruh tu buat. Sebab itu kerja kamu. Kerja kita ni, yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita jauhi. Itu kerja kita. Kerana sesungguhnya di langit sana ada 12,000 malaikat. 12,000 malaikat ni semuanya menuntut ilmu tentang qadar, tentang takdir Allah. Dan bayangkan ni malaikat bukan orang biasa macam kita.
Manusia biasa yang terhijab dengan nafsu, terhijab dengan benda-benda yang materialistik. Ini malaikat yang kita tahu makhluk Allah yang patuh, yang taat kepada perintah Allah Ta'ala, yang Allah kurniakan pelbagai kelebihan kepada mereka yang kita tidak ada. Pun 12,000 malaikat yang mencari-cari tentang ilmu takdir ini, mereka tidak sampai kepada ilmu itu dan mereka tidak memahami takdir Allah Subhanahu Taala. Jadi jangan kita nak play God. Jangan kita nak belagak macam kita Tuhan, kita nak tentukan takdir ni macam ni macam ni. Dia ni tak akan ikut punyalah. Dia ni memang keras hati punyalah. Dia ni memang degil. Na'udzubillah sampai kita kata dia ni dah ahli neraka. Jangan. We never know. Hatta kalau dia memang ahli neraka pun tu bukan kerja kita. Neraka tu bukan milik kita. Dia pun bukan milik kita. Bahkan kita pun bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita lupa makna daripada kata-kata yang selalu kita tuturkan bila berlaku satu musibah dan kematian. Jangan sampai kita tidak hayati makna dia. Inna lillah. Sesungguhnya kita itu milik Allah, bukan milik kita. Oleh kerana milik Allah, maka kepadanya lah kita kembali. Jadi ini satu pengajaran yang besar. Dalam kita itu menseimbangkan antara syariat dan hakikat. Antara usaha ikhtiar dan juga takdir Allah Ta'ala. Takdir tidak menghalang kita daripada usaha dan ikhtiar. Bila dah berlaku, ya kita redha. Kita dah usaha tapi gagal. Kita dah dakwah, mereka degil, tak apa. Itu adalah yang kita faham apa yang telah berlaku. Adapun untuk apa yang kita akan lakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bila Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS, izhab ila Fir'aun. Pergi pada Fir'aun. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Ayat ke-18, Allah berfirman, Faqul hallaka ila anta zakka. Terjemahannya, serta katakanlah kepadanya, kepada Fir'aun, adakah suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran? Jadi ajak, naiklah kita ni, buang daripada diri kita ni, kekotoran dosa, kekotoran maksiat, kekotoran syirik, kekotoran kufur. Jadi ini offer, tawaran daripada Nabi Musa AS, dakwah Nabi Musa AS pada Fir'aun. Jadi ini satu pengajaran. Pada dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan Nabi Musa supaya berkata kepada Fir'aun ni, qaulan layyina. Bercakap dengan Fir'aun ni dengan percakapan yang lain, yang lembut, yang diplomatik. Sebab Fir'aun ni raja. Jadi walaupun kita tahu Fir'aun ni raja yang zalim, pun tak disuruh dia ni zalim, cakap kasar dengan dia, hentam dia, tak. Kerana itulah uslub dakwahnya, cakap dengan elok. Soal dia zalim tu soal dia, takkan jangan kita jadi sezalim dia. Sebab tu kadang-kadang saya pesan, jangan kita ikut-ikut dengan mereka. Ya, mereka mungkin troll kita, dia maki kita, dia bodohkan kita, dia gelar kita dengan gelaran-gelaran yang buruk. But they are not our teachers. Mereka bukan guru-guru kita untuk kita ikuti mereka. Mereka adalah target dakwah kita. Tiba-tiba dalam kita berinteraksi dengan mereka, kita terikut dengan akhlak mereka, tak betul. Fir'aun orang yang kejam, orang yang kasar, orang yang sombong. Tapi tak disuruh Nabi Musa AS ikut perangai Fir'aun. Bila pergi pada Fir'aun, bercakap elok-elok. Offer dia untuk bersihkan diri dia daripada kekotoran syirik dan kufur. Jadi, maksudnya adalah Nabi Musa ajak Fir'aun untuk masuk Islam. Tuslim. Fatathur. Jadi, dengan masuk Islam tu bersihlah daripada dosa-dosa yang lalu. So, Islam tu, beriman tu menghapuskan dosa kesalahan yang lalu. Bersihlah kamu daripada segala dosa. Imam Ad-Dhahhak meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud daripada ayat tadi, faqul hallaka ila anta zakka, adalah berkata Nabi Musa AS pada Fir'aun, tidakkah kamu itu nak menyaksikan, bersyahadah, alla ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Jadi tazakka maksudnya asal maknanya membersih
Jadi maksudnya orang yang bersih, ya, orang yang beriman. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdakwah pada Fir'aun supaya Fir'aun beriman, masuk Islam dan membersihkan diri daripada dosa dan kezaliman yang Fir'aun sedang bergelumang dengannya pada ketika itu. Apa lagi offer yang ditawarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi saya tawarkan kepada kamu, nak tak aku tunjukkan kepada kamu jalan supaya kamu itu kenal Tuhan kamu. Fir'aun tak kenal Tuhan. Sebab tu dia mengaku Tuhan. Sebab itu kita diajar oleh ulama-ulama kita tu ilmu sifat 20. Memang tak disusun sebegitu di zaman Nabi SAW, wujud, kidam, baqa, tidak disusun begitu. Tetapi itu semua digali kefahamannya daripada Quran dan hadis. Memang pasti bahawa Allah wujud, dan Allah wujud tidak ada permulaan seperti makhluk. Itu namanya kidam. Dan Allah wujud tidak akan binasa, tidak macam makhluk. Makhluk ni binasa. Kita setiap detik binasa sebenarnya. Ada sel-sel kita yang mati. Ada lagilah macam saya ni, dah 20 tahun saya baik daripada eczema. Saya ingat dalam 2004 saya start baik. Dulu saya ada eczema teruk. Ni 2024, about 20 years. Sekarang ni ada jadi eczema balik. Jadi bila eczema ni, orang yang tahu, dia kadang-kadang kita punya kulit-kulit tu jatuh. Tu semua kulit-kulit yang dah mati dah. Ya, dia jatuh. Kita setiap detik kita binasa sebenarnya. Cuma kita tak sedar. Allah tidak demikian. Itu namanya baqa, Allah kekal. Dan pastilah Allah tak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu yang ulama takbirkan sebagai mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Dan pastilah Allah tidak berhajat kepada pencipta. Yang banyak pada cerita itu makhluk, bukan Allah. Dan Allah bukannya sifat yang berada pada sesuatu. Macam kita kata, warna purple ni berada pada baju. Allah tidak demikian. Maka itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Memang tidak dibilang begitu, tapi intipatinya begitu dalam Quran dan hadis. Supaya apa tu kita belajar? Supaya kita tak jadi macam Fir'aun. Fir'aun tak kenal Tuhan. Padaniyah tak kenal. Maka dia kata dia lah Tuhan yang paling besar, yang paling tinggi. Tuhan-Tuhan lain ada, tapi Tuhan lain tu bawah dia. Ini perangai Fir'aun, tak kenal Tuhan. Jadi, Nabi Musa AS offer, aku nanti bimbing kamu, supaya kamu kenal Tuhan kamu, fatakhsha, dan kamu rasa takut. Orang bila kenal, kalau pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta, on the same understanding, tak kenal maka tak akan takut kepada Allah. Orang yang tak takut kepada Allah sebab dia tak kenal Allah. Dia tak tahu bahawa segala apa yang akan berlaku tak berlaku pada diri di tangan Allah. Dia takut kepada polis kerana polis boleh tangkap dia. Dia takut kepada misalnya menteri kerana menteri boleh keluar arahan yang affectkan dia. Dia takut kepada binatang ganas kerana binatang ganas tu mungkin boleh serang dia sampai dia cedera atau meninggal. But then everything yang dia takut tu sebenarnya itu dalam ketentuan takdir Allah Ta'ala. Kalau Allah pelihara dia, tak ada orang yang boleh menyakiti dia. Dan kalau Allah Ta'ala sudah takdirkan berlaku satu perkara yang buruk kepada dia, tidak akan ada siapa yang boleh selamatkan dia. Maka kalau dia kenal Tuhan, dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud ahdiyaka ila rabbika tu, aku akan bimbing kamu supaya kamu kenal Tuhan, lalu kamu taat kepada Tuhan kamu takut kepada Tuhan kamu bertakwa kepada Tuhan kamu. Ini offer yang ditawarkan oleh seorang pendakwah kepada orang yang didakwah. Seorang Rasul kepada seorang yang zalim. Menawarkan. Bayangkan kita kadang dah give up. Tak ada maknanya dia orang ni. Kita nak dakwah pun give up je lah. Tak, jangan. Sejahat-jahat Fir'aun pun Allah tak perintahkan Nabi Musa supaya give up. Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS supaya offer untuk dibimbing. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu, untuk memantapkan lagi dakwah kepada Fir'aun ini, maka diperlihatkan kepadanya itu mukjizat yang besar. Ayah itu maksudnya tanda. Tanda kebenaran dakwah Nabi Musa AS. Ditunjukkan mukjizat yang hebat.
Apa dia tu? Dikatakan adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam boleh betul-betul bertukar menjadi ular yang besar. Kalau ahli sihir, tongkat atau tali yang ada pada mereka tu, kalau mereka gunakan kepandaian sihir mereka, maka pada pandangan mata orang nampak seperti ular yang bergerak. Tetapi bukan betul-betul jadi ular. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas setiap sesuatu yang possible, walaupun peliklah tongkat jadi ular. Tongkat kan tongkat kayu. Ular kan binatang. Macam mana tongkat jadi ular? Kalau kita tongkat tu buat pukul ular. Jadi tongkat jadi ular tu pelik. Itu namanya mukjizah. Sehebat-hebat ahli sihir di zaman tu pun lemah. Tak mampu nak betul-betul tukar tongkat jadi ular. Maka ini menjadi tanda kebenaran Nabi Musa AS. Ada yang mengatakan yang ayat Al-Kubra tu adalah tangan Nabi Musa AS itu boleh bertukar menjadi putih bersinar. Ditulis kat sini, tabruku kasyamsi, bersinar macam matahari. Tangan tu bersinar. Keluarkan sinaran seperti mana matahari. Pelik. Tangan kita tak ada apa-apa sinar. Paling-paling kita letak sesuatu menyebabkan dia disinari. Bila kena cahaya nampak berkilat. Ini tangan Nabi Musa AS bersinar. Jadi ada yang mengatakan ayat Al-Kubra itu tongkat. Ada yang mengatakan ayat Al-Kubra itu adalah tangan Nabi Musa AS yang putih bercahaya. Dan ada juga yang mengatakan kedua-duanya. Semualah tanda-tanda mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa AS itu dimaksudkan dengan ayat Al-Kubra. Beriman tak? Fir'aun tak beriman juga. Sebab orang yang degil, yang sombong, kita bawalah apa pun. Bukti, hujah. Ini mukjizat lagi. Kita ni tak boleh buat apa, tak boleh tukar tongkat jadi ular. Tangan pun si ayah ada eczema lagi, bukan putih bercahaya pun. Jadi sehingga kan kita nak kecewa sangat orang tak nak ikut dakwah kita, no point. Kita dapat berdakwah pun dah syukur. Moga-moga Allah nilai itu sebagai satu kebaikan. Kenapa kita nak kecewa? Tapi Nabi Musa AS sehebat itu pun mukjizat yang ditunjukkan pada Fir'aun. Fir'aun tetap tidak beriman. Fakadzaba wa asa. Bila dah didakwah dengan elok, diseru nak dibimbing, ditunjukkan tanda-tanda kebenaran, apa yang berlaku? Lalu Fir'aun mendustakan Nabi Musa AS dan menderhaka kepada Allah Subhanahu Taala. Dia kata hang bohong hang saja ya nak dapat kedudukan, nak dapat posisi ya. Kadang-kadang kita yang lemah, yang tak ada apa ni pun dituduh juga. Hang ni nak cari pengaruh, hang nak cari follower, hang nak cari publicity, macam-macam lah tuduhan. Jadi tuduhan yang diberikan kepada Nabi Musa AS ni tuduhan yang berat. Dia kata kamu ni pembohong, kamu ni berdusta. Dan oleh itu Fir'aun telah engkar untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling engkar. Dahlah dia tak nak beriman. Dia yas'a, menjalankan usaha untuk menentang Nabi Musa alaihissalam. Dia melakukan kerosakan di muka bumi. Dia buat konspirasi untuk menjatuhkan, menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Ada juga pandangan mengatakan yas'a di sini, adbara yas'a maksudnya lari ketika mana melihat tongkat Nabi Musa alaihissalam bertukar menjadi ular. Fir'aun jadi kecut, jadi takut, lalu dia berpaling dan lari kerana takut dengan ular yang besar tadi. Itu satu pandangan lah. Tapi tafsiran yang awal itu dia lebih meluas, iaitu dia berpaling daripada dakwah Nabi Musa alaihissalam dan dia berusaha untuk menyakiti dan menghancurkan dakwah Nabi Musa alaihissalam ni, kerana mungkin salah satu faktornya adalah kerana tamak dengan kuasa. Dia bimbang kalau orang ramai terima dakwah Nabi Musa alaihissalam, nanti dia hilang kuasa, dia tak lagi jadi pemerintah dan sebagainya.
Fahasyara fanada. Lalu dia menghimpunkan orang-orang dia dan dia menyeru. Buat satu perhimpunan, buat satu sesi pidato untuk mendapati dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpatah balik. Fahasyara fanada. Dia menghimpunkan orang-orang dia untuk menghalang dakwah Nabi Musa AS. Bahkan ada pandangan mengatakan dia menghimpunkan bala tentera dia untuk berperang dengan Nabi Musa AS. Kemudian ada yang mengatakan bahawa dia menghimpunkan ahli-ahli sihir untuk menentang mukjizat Nabi Musa AS. Ada pandangan mengatakan dia menghimpunkan bahkan rakyat dia untuk hadir. Lalu dia pun bertetah lah, raja kan, bertetah dengan suara yang tinggi. Apa dia kata? Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Lalu Fir'aun mendabik dada, mengaku dengan satu benda yang dia tidak layak. Dia kata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Jadi tak ada Tuhan yang lebih tinggi, maksudnya bukan tinggi dari segi ukuran, maknanya dari segi mahkam, aku Tuhan yang paling tinggi. Padahal Tuhan satu saja. Ada riwayat, cerita. Dalam tafsir ni, ulama-ulama agak lenient, tidaklah terlampau rigid, mesti yang sahih sahaja, kerana kita ni ada kemungkinan betul, kemungkinan tak betul, dan tak menjejaskan makna Al-Quran. Lainlah kalau nak meletakkan hukum, nak meletakkan akidah, itu kena dalil yang kuat. Ini hanya satu cerita yang berkaitan dengan perangai Fir'aun ni. Diceritakan bahawa satu masa Iblis dia merupa sebagai rupa manusia. Masa tu di Mesir ada tempat namanya hammam. Hammam ni tempat mandi awam lah. Mungkin zaman sekarang ni macam sauna, ada bathtub, tempat orang mandi. Lalu Fir'aun tengok, ni kamu ni siapa ni? Duduk kat sini. Lalu Iblis kata, celaka kau tak kenal aku ke? Jadi Fir'aun kata, hang siapa? Aku tak kenal pun. Lepas tu, Iblis pun jack lah dia. Dia kata, macam mana hang tak kenal aku? Hang yang cipta aku. Bukan hang ke yang kata, ana rabbukumul a'la. Bukan hang ke yang kata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kalau Tuhan paling tinggi, maknanya hang cipta aku lah, tak kenal makhluk hang sendiri. Iblis pun perli Fir'aun. Padahal Iblis tu dah jahat lah. Dan memang tujuan Iblis nak menyesatkan manusia pun. Tapi oleh kerana Fir'aun ni buat satu klaim yang sangat buruk lah, mengaku Tuhan paling tinggi pula tu, dia perli oleh Iblis dalam kisah ni lah, dalam riwayat yang diriwayatkan ini. Ada yang mengatakan bahawa Fir'aun ni dia buat untuk rakyat dia tu berhala-berhala yang kecil-kecil. Dia perintahkan rakyat dia suruh sembah berhala. Tapi dia kata, hampa semua sembah ni berhala-berhala ni. Tapi aku Tuhan pada berhala. Maknanya dia yang paling tinggi sekali lah. Baik, kita hentikan dahulu. Lebih kurang dah 1 jam sesi tadabbur Al-Quran ni. Moga-moga Allah SWT jadikan ianya bermanfaat buat kita semua. Kita kalau tidak ada aral, kita akan berjumpa lagi pada sesi tadabbur yang akan datang. Mohon doa daripada semua. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara dan angkat dari kita musibah, dan Allah Ta'ala zahirkan kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu kebatilan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.